berkenaan dengan isu stokin, ya, yang mempunyai tulisan kalimah Allah dan juga kedai Serba-Nikah KK Mart. Jemaah Menteri memandang sangat serius isu ini yang didapati telah mengakibatkan satu persepsi terhadap penghinaan agama dan menyentuh sensitiviti kaum. Dan Jemaah Menteri sebelat suara bersetuju agar tindakan tegas diambil segera. Jemaah Menteri juga mahu supaya isu ini dapat diselesaikan segera. Dan seperti yang mungkin rakan-rakan media juga telah dimaklumkan, pihak PDRM juga telah membuat beberapa kenyataan termasuk yang terkini. Jadi kita boleh rujuk mengenai tindakan penguatkuasaan berdasarkan kenyataan daripada Polis Diraja Malaysia dan sebarang tindakan undang-undang kita boleh rujuk dengan Jabatan Peguam Negara. Saya telah berkait dengan isu ini, saya telah mendapat beberapa maklumat. Satu berdasarkan satu laporan media yang dibuat di laman Malaysia Kini yang meneliti aspek apa yang disebut dalam bahasa Inggeris sebagai kemungkinan berlakunya coordinated inauthentic behaviour ataupun influence operation, yang mana satu message diulang-ulang dalam platform yang sama oleh sejumlah akaun yang tidak dapat dikenal pasti, sama ada dilakukan secara sengaja ataupun dengan motif yang tersendiri. Saya mengambil maklum dan saya telah minta pihak MCMC juga meneliti laporan Malaysia Kini ini yang cukup baik. Dan masa yang sama kita juga telah meneliti beberapa posting di media sosial berkenaan insiden serupa tapi mesej yang berlainan. Dan kita juga dapati perkara ini berlaku di TikTok. Jadi bagi rakan-rakan media boleh lihat, kita tunjukkan 3 tangkap layar ataupun screenshot menunjukkan apa yang dipercayai adalah usaha untuk boleh kita sebut membentuk persepsi umum. Dan ini telah menimbulkan satu kerisauan bukan hanya di kalangan rakyat, tapi saya juga telah meminta pihak MCMC untuk berhubung dengan platform-platform terbabit untuk mengenal pasti apakah tindakan di platform-platform itu untuk mengekang usaha seperti ini. Kerana kalau kita lihat di TikTok sebagai contoh, maklumat yang saya terima daripada melalui MCMC, sejak isu stokin dan KK Mart ini mula muncul sekitar 13 Mac yang lalu, sehingga hari ini pihak MCMC memaklumkan bahawa TikTok membuat laporan, melaporkan terdapat lebih 1,000 konten yang telah dikenal pasti. Dan konten ini adalah konten yang berdasarkan community guideline ataupun garis panduan komuniti TikTok itu sendiri melanggar. Ya. Saya sedang cuba dapatkan angka yang tepat, tapi nanti Hanim akan share termasuk dengan peratusan, ya, atas sebab apa konten tersebut telah diturunkan. Lebih daripada 1,000 konten dalam tempoh yang sangat singkat. MCMC memaklumkan pada satu bulan yang biasa, mungkin aduan yang disampaikan kepada TikTok berdasarkan aduan umum kepada pihak MCMC, jumlahnya mungkin sekitar
1,800 sebulan. Dalam masa seminggu, lebih kurang seminggu, kita dapati lebih 1,000 konten yang telah diadukan kepada pihak TikTok. Jadi ini agak merisaukan, dan saya dan pihak MCMC akan terus memantau keadaan ini untuk pastikan penggunaan media sosial adalah selaras dengan hak rakyat Malaysia untuk bersuara dan berekspresi, pada masa yang sama tidak melanggar undang-undang di negara kita. Jumlahnya adalah 1,040. Ya, dalam tempoh di antara 13 Mac dan 21 hari bulan Mac. Bukan semua daripada konten ini diturunkan atas isu yang sama, dan bukan semua diturunkan. Daripada 1,040 laporan yang diterima oleh pihak TikTok dalam tempoh itu, 19 merupakan pelanggaran kepada community guideline TikTok, 19%, maaf. 53% adalah pelanggaran undang-undang Malaysia, manakala 13% masih dalam penelitian pihak TikTok, dan 15% didapati tidak melanggar apa-apa undang-undang. Jadi saya tekankan di sini dua perkara. Pertama, ada kemungkinan seperti yang dilaporkan oleh Malaysia Kini, ada pihak-pihak yang cuba menangguk di air keruh, mengambil kesempatan untuk memulakan persepsi dalam media sosial, terutama di Facebook dan juga di TikTok seperti yang ditunjukkan tadi. Kedua, saya ingin tekankan bahawa kerjasama yang kita peroleh melalui MCMC bersama platform-platform media sosial ini, seperti yang angka-angka yang saya sebutkan tadi, pihak kerajaan tidak memaksa platform-platform ini untuk menurunkan konten. Daripada 1,040 yang saya sebut tadi, aduan yang telah disampaikan kepada pihak TikTok, 15% TikTok telah merasakan tidak perlu diturunkan. Jadi penting untuk ditegaskan tentang aspek ini, dan kebebasan bersuara rakyat Malaysia terjamin. Cuma bagi konten-konten yang melanggar community guideline TikTok, melanggar undang-undang negara kita, maka di situlah boleh ada tindakan yang diambil oleh pihak TikTok. Two of the individuals charged in the KK Mat punya case, they were also doxing victims. So will MCMC also take actions against those found to have been doxing the two individuals? Ya. Waktu ini saya tidak ada maklumat terperinci mengenai aspek doxing ini. Saya akan rujuk dengan pihak MCMC dan kita akan buat kenyataan kemudian. Saya akan minta MCMC buat kenyataan. Kita pandang serius sebarang tindakan yang expose ataupun to reveal personally identifiable information adalah satu pelanggaran Akta 709 ataupun Akta Pelindungan Data Pribadi. Jadi nasihat saya adalah, ataupun pandangan yang ingin saya sampaikan, don't take the law into your own hands, ya, dan jangan expose other people's personal information. Itu adalah satu pelanggaran kepada Akta 709, Akta Pelindungan Data Pribadi. Serahkan kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan.